Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Kak Di bersiaran sekejap sahaja, tak lama. Since hari ni kita kebanjiran dengan persoalan mak-mak nipple crack, nipple blab segala kan. Jadi Kak Di akan sharekan sikit untuk ibu-ibu sebab ramai yang mengalami masalah tu. Tapi nak datang center kita dah penuh. Appointment back to back. Jadi Kak Di pun macam garu kepala. Ni pun tengah rendam breast ibu ni sebab ada blab ya. Jadi Kak Dia ada lari masa sekejap je lah untuk korang, untuk bersiaran hari ni, untuk share apakah punca-punca untuk terjadinya nipple crack ataupun nipple blab. Kita tak sentuh hari ni lah ya, nipple crack lah, biar semua orang lebih faham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Di hari ni bersiaran dekat center. Tu belakang ya. HBM Breastfeeding Center. We are expert in breastfeeding and lactation massage. Gitu. Okay. So basically siapa yang tak pernah datang center boleh jemput datang center, tapi kena buat appointment dulu. Kita ada buat breastfeeding consultation one on one. Kita tak buat yang ramai-ramai ya, tak ada. Kalau you booking untuk appointment untuk consultation, so kita akan one on one. So dengan certified lactation counselor lah. Kak Di pun ada dekat sini, Kak Mak ada a few lah counselor kita yang on duty dekat center. Jadi jangan risau sebab we are all certified. Lepas tu kita ada buat untuk mak-mak yang ada masalah engorgement, breast bengkak, tersumbat, breast abscess, mastitis, ya, nipple blab, semua kita buat kat sini. Jadi korang dah tak payah risau dah, mana nak cari ni. Kalau pergi klinik pun doktor asyik bagi painkiller je, asyik painkiller. Pegang pun tak. Itulah yang kita orang hadapi dekat sini. Bila kita dapat mak-mak yang engorge semua tu kan, bila pergi doktor, dia orang cuma bagi painkiller, antibiotik, that's all. Lepas tu bila nipple crack, tak apa puan sapu je air susu puan dekat situ. Macam tu je. End up itu sahaja. Jadi we are here, kita buka breastfeeding center untuk bantu mak-mak yang ada masalah penyusuan. Ya, semua kita settlekan. Yang kita memang expert dan kita memang certified. Untuk lactation massage pun sama. Okay, so hari ni Kak Di share sikit sebab it's a very quick one. Apakah punca-punca yang menyebabkan ibu dapat nipple crack? Okay, biasanya kalau crack nipple ni salah satu puncanya daripada awal kelahiran baby, ibu mempunyai masalah lekapan. Ya, lekapan pada baby yang tak betul. Okey, biasanya bila perasan tak, bila kita nak menyusukan baby untuk first time mummies ni, dia akan rasa macam bila dia susukan sakit. Ya, dia rasa sakit macam start lah kan, dia macam ngongek ada je. Tak boleh lah, tak boleh nak menyusukan lah, sakit. Sebenarnya kalau kita menyusukan dalam keadaan nipple kita yang sakit ataupun breast kita sakit bila anak melekap, itu tandanya lekapan kita salah. Ya, tak betul. So macam mana nak betulkan lekapan? Hidung anak kena acu pada nipple. Okey, acukan pada nipple dan baby akan melekap daripada bawah ke atas lah. Okey, lekapan kena betul. Boleh tengok nanti video-video yang ada dekat page kita ni, ada je. Alright, so you all boleh tengok macam mana lekapan yang betul. First thing first, kalau kata sakit masa penyusuan, itu tandanya lekapan salah. Seharusnya masa kita breastfeeding baby, especially masa awal-awal melahirkan tu, dia takkan rasa sakit kalau kita punya position baby, ya, pegangan kita dan lekapan baby, latching tu betul, kita takkan rasa sakit. Malah kita akan rasa macam gitu. Itu yang sepatutnya kita rasa. Okey, tapi kalau sakit, itu memang tandanya lekapan salah dan pegangan baby juga salah. Okey, yang kedua, sekiranya selalu ada crack ya. Okey, nipple crack, asyik crack di awal ya, di awal kelahiran baby, di awal proses penyusuan. Okey, kena betulkan lekapan dan positioning. Alright. And then apa lagi yang menyebabkan nipple crack? Okey, sekiranya you all menggunakan breast pump. Ya, bila dah start guna breast pump, especially bila awal-awal kelahiran baby tu, if let's say baby ada dekat NICU and dia tak ada bersama ibu-ibu ya, bila baby tak ada dengan kita, yes, we need to pump every 3 hours. Okay, tak kisah pump ataupun marmet. Tapi sekiranya
Sekiranya you all tidak mempunyai breast pump, which is very good, just practice untuk hand expression. Marmot. Marmot is very easy. Tangan ibu jari dekat nipple, jari-jari yang bawah, usuk selari dengan nipple is very easy. Letak atas sikit daripada areola. Okey, dan kita tarik ke belakang, kita tekan. Simple saja, tangan tak perlu dikembangkan macam nak menari, zapin ke apa ke kan, goyang inul ke apa ke, tak payah. Tangan tu statik je dekat situ, selari dengan nipple, bawah pun selari dengan nipple, tarik ke belakang dan tekan sahaja. Atas sikit daripada areola boleh, bawah sikit daripada, bawah sikit memang bawah lah ya. Okey, tarik ke belakang dan tekan. Susu akan terpancut keluar. Placingkan dia nicely. Itu very easy untuk mengelakkan kalau kata tak nak nipple crack dengan menggunakan breast pump. Sebab apa? Bila kita lahirkan anak, ya, kita punya hormon dah berubah. Sometimes ibu ada sensitif di bahagian areola. Okey, bila dapat pula breast pump yang tak kena dengan saiz nipple, ya, ibu-ibu ada saiz-saiz nipple yang berbeza. Jadi, bila you beli breast pump, you kena dapatkan pemilihan breast pump punya corong tu yang betul. Maksudnya apa? Kena ukur diameter nipple. Ya, ukur diameter di nipple ni, and then baru cari corong yang bersesuaian dengan ibu-ibu. Okey, jangan pula pergi main beli yang standard punya corong and then pakai. What happen bila corong tu terlampau besar ataupun terlampau kecil? Bila terlampau besar, dia akan tarik nipple tu sampai ke dalam-dalam corong tu. Dia akan menyebabkan nipple kita ni jadi kering dan crack. Ya, dia push, dia terlampau push, tarik sampai macam tu, sampai ke dalam corong tu, dia akan menyebabkan nipple you all crack. Okey, so kalau kata yang terlampau kecil, sini pula nanti dia akan tersangkut. Jadilah melecet dekat area areola dan nipple dekat sini. Jadi crack. And then another one more thing is, punca-puncanya adalah you kena check tangtai anak. Tangtai anak adalah lidah di bahagian bawah. Zati tak dengar solat kot. Tak apalah, Kak dia tak bawa dia punya ni. Okey, tangtai anak yang ada ikatan dekat bahagian bawah. Usually what happen? Kalau anak ada tangtai, dia akan menyebabkan hisapan ataupun latching ni sakit. Dia akan sakit sebab lidah dia terikat. Jadi dia tak boleh nak tolak. Dia tak boleh nak tolak ni areola mak tu. Jadi dia akan crack dekat bahagian sini. Gitu. Okay, so ada lagi a few things lagi yang tak okay. Contohnya macam penggunaan bra yang terlampau ketat. Also kadang-kadang dia menekan dekat bahagian areola dan nipple, ya. Yang tak breathable, yang bra yang jenis yang tak, kain dia tak okey, yang tak ada pengudaraan yang bagus, yang buatkan kita terkedap dekat situ. Lama-lama dia akan melecet. Bra yang terlampau ketat tu henyak lah kita punya nipple ni. Dia akan jadi terhenyak. Bila dah pakai bra, bila dia buka bra, tiba-tiba nipple kita pun hilang. Lepas tu dia jadi kering. Sebab tak ada pengudaraan. Ada setengah tu yang kalau tak ada pengudaraan, dia jadi apa tau? Dia jadi terkepam. Bila terkepam tu lagilah dia jadi berair, berlendir kat sini kan, lagi problem. Okay, what you can do is pastikan bra korang okay. Ada lagi a few causes yang menyebabkan nipple crack lah. Tapi biasanya 3 ini adalah benda yang utama yang selalu ibu-ibu tak perasan. Jadi please share live video ni supaya ibu-ibu yang lain tahu. Okay, what happen kalau kata kena nipple crack? Satu, latching tadi kena betulkan. Check juga dengan anak punya tangtai. Itu paling penting. Kalau anak ada tangtai, yes, ibu-ibu mungkin dia akan rasa macam ada ke, tak ada ke. So you can come over to center. Kita boleh buat consultation, kita boleh check kan. Because some of the baby, Zati, nak tangtai punya check? Dia tu suruh baring. Buat apa? Tak payah pasang benda tu sebab tadi duduk. Tak duduk macam ni, biar benda tu ke atas. Sebab tadi benda dia mesti kat atas. Tak payah. Yang besen tu dah letak rendam dah. Dah rendam. Okey. Milk collector tu ke bawah, naik ke atas. Melekat tak? Duduk tegak je badan. Nak tangtai punya tu? Sekejap ya. Sebab kita tengah merendam-rendam untuk nipple blab. Nipple blab dia ada teknik dia. Because kalau you salah teknik,
Epsom salt tu tidak kena pada payudara you, so no point lah. Kalau you rendam pun ada setengah orang kan dia buat macam mana tau. Dia tak ada meat collector lebih tak ada meat collector lebih Tak ada meat collector lebih? Tak ada? Tak apalah, itu nanti kita cerita pasal nipple blab lah. It's okay Zati. So kalau kata korang tak rendam betul-betul dengan Epsom salt dan tak ada tarikan, ada setengah tu letak je air dekat dalam meat collector, lepas tu letak, itu apa? Pengawapan. Salah ya. Okay, ini adalah tangkai. So check dulu, kalau kata anak-anak you all ada benda-benda ni semua, ini akan menjadi punca untuk nipple crack. Salah satunya lah ya. Yang ini semua kena release, kena buat frenotomy. Kena release ni semua ni. Ada pakar-pakar, doktor-doktor yang buat lah. Kita lactation consultant ni tak, counselor ni tak buat. Okay. So ini akan menyebabkan nipple crack yang sangat-sangat senang terjadi. So be careful, tengok lidah anak dulu. Lahirkan anak bukan cek jari ya. Ceklah lidah anak dulu. Apa-apa hal cek lidah anak. Sebab kalau anak ada tangkai ni memang dia akan jadi problem untuk menyusu. Okay, what you can do, buka bra. Buka bra, elakkan pakai bra yang terlampau ketat. Latching anak kena betul. Tangkai anak kalau ada kena pergi release. Dia akan cut sikit lidah tu untuk release dan dia akan boleh terjulur keluarlah lidah dia supaya dia boleh tolak areola untuk ejectkan susu tu. Lidah tu akan jadi macam ni. Jadi dia dah tak adalah tersangkut macam tu, lidah nipple tu pun sakit bila dia menyusu. And then some of the mummies boleh letak susu. Kita picit dulu susu sikit kan, kita peras sikit susu tu, kita sapu dekat keliling puting. Okay, sapu kat keliling puting tu supaya sebab dalam air susu tu dia ada healing portion gitu kan. Jadi dia boleh menghealkan untuk yang crack tu. Cumanya certain of the ibu dia buat tu jadi, certain ibu tak jadi. Okay, Kak Di ada satu, biasanya kalau kat center kita akan advise guna Aftamed gel. Zati, Aftamed ada Zati? Aftamed kejap, lupa ambil. Dua-dua. Satu je. Selalunya kita akan advise untuk pakai Aftamed gel. Kalau Aftamed gel is very good and safe for breastfeeding. Dia actually itu adalah untuk oral aid. Untuk ibu yang bukan ibu lah. Nak garam tak? Adults yang tak nak. Untuk adults yang ada ulcer, yang ni Aftamed, ni oral gel. Dia akan healingkan all the ulcer dekat dalam mulut kita. So areola kita ni, dia punya skin is sama dengan skin dalam mulut kita. Dalam mulut tu yang tepi yang lembut tu kan, dia sama dengan areola kita. Jadi this one is very safe untuk sapu dekat bahagian crack-crack nipple. Cumanya this one dia sekali one off lah. Setengah ibu-ibu dia dah pakai, lepas tu dia pergi pakai bra. Jadi dia lambat baik. Okay, lepas pakai gel ni, please keringkan sahaja. Okay, ni ada dua. Satu untuk baby yang nak tumbuh gusi. Dan yang ini ibu boleh pakai untuk ulcer dalam mulut boleh. Ataupun dekat sini crack-crack nipple pun boleh. Yang ini harga dia cuma RM24 sahaja. Okay, tapi ada lagi satu hari ni dah masuk. And Kak Di sangat-sangat teruja untuk bagi tahu korang sebenarnya. Sebab this one is very difficult to get. Seriously, sangat susah nak dapat. Yang korang takkan dapat dekat farmasi gitu saja. Okay, jenuh aku cari ni. Nak dapatkan supplier. Ini adalah Nurse Care. This is very good. It's a bit pricey, tapi dia punya keberkesanan dia tip-top jugalah Ini untuk ibu yang ada nipple crack nipple ataupun nipple eczema ataupun setengah yang jenis yang dahsyat-dahsyat nipple dia asyik terkuping-kuping kat sini kan. Luka-luka dekat nipple, semua boleh pakai Nurse Care ni. Memang korang cari susah sangat nak dapat. Dekat center kita cuma ada 10 box sahaja. Dalam ni dia ada 6 paket. Yang ini memang nipple crack, memang kita advise pakai yang ini. Selalu kalau perasan dekat Happy Breastfeeding Malaysia kan, kalau mak-mak ada nipple crack ke apa, kita memang akan advise untuk pakai Aftamed ataupun Nurse Care. Dua ni lah. Tapi tengok pada tahap keterukan condition nipple ibu.
Ya, crack dia macam mana, enzima dia macam mana, okay. So, dalam dia begini, dia ada 6 paket ni, dalam ni ada 1. So, what you can do is, sebelum kita pakai ni, kita ambil dulu susu kita ataupun pakai air biasa ke, kita lap sikit lah. Lap sikit permukaan tu, and then kita ambil yang ini, yang bahagian sponge yang tak ada gambar ni, kita akan lekapkan dia dekat nipple. Okay, kita lekapkan dia dekat nipple dan dia akan melekap sendirilah. And then kita pakai je bra macam biasa whatsoever. Until kalau kata kita nak menyusu, kita boleh cabut dia dulu. Tapi yang dia ada 2 permukaan. Satu permukaan dia macam ni. Satu lagi dia ada tulisan dekat bahagian belakang tau. So kalau you nak buka untuk menyusukan baby, you kena letak atas permukaan yang bersih dekat bahagian belakang. Bukan yang menghadap dekat nipple you all lah. Sebab sini semua medicated ni. Semua medicated, ada ubat dekat sini. Okay, bila dia dah nak habis ubat dia tu, macam mana tau dia akan jadi macam ni. Tadi tak buka lagi lah, sebab kita tak ada ibu yang dah pakai berapa lama dekat sini. Sebab hari ni tak ada kes untuk nipple crack. Yang hari ni ada nipple bleb. So nanti dia akan jadi gemuk macam ni. Dia akan timbul. So bila dia timbul macam ni, dan you all boleh buang lah. Okay. Simple saja benda ni. Nursicare ni. Jadi keberkesanan dia memang orang kata boleh tahan lah. Tapi kena jaga kebersihan lah. Kali tunjuk lah dekat sini. Contoh kalau crack yang jadi macam ni. Yang ni dekat sini. Ini dekat nipple bahagian depan. So dia akan jadi makin lama dia akan okey dan okey. Dia ada lagi teruk tau sebenarnya nipple ni. I show. This one. Jadi macam ni. Dan dia akan jadi baik balik. Okay. So, dia antara dua ni. Kalau kata korang punya nipple crack tu tidaklah terlampau kritikal sangat, you can apply Aftamed Gel RM24 saja. Kalau Nursicare ini, harga dia RM109 untuk satu set. If let's say korang rasa macam cukup kot kalau pakai 3 paket sahaja. So, kita boleh jual loose. Ya, kita akan jual loose lah. 1 paket per 1 paket ni. Kita boleh beli. You all boleh beli. Okay. Cuma harga dia lain sikit lah kalau 1 paket ni. Kita akan jual ni 1 paket ni RM20 sekeping. Tapi kalau korang beli 1 kotak, harga dia RM109 sahaja, tak termasuk postage. Sabah Sarawak RM15 postage. Kalau dekat Semenanjung RM8 sahaja postage. This is very good and is very safe untuk baby menyusu. Yang ini tak payah wash. Tak payah wash. Terus sahaja boleh menyusukan baby directly. Tapi kalau Nursicare, you press sikit you punya susu tu dan lap sikit lah. Ataupun boleh pakai wet towel ke, lap sikit and then menyusukan baby. Ya, this one. Sangat-sangat bagus. Okay, so ada soalan tak? Nursicare, ya. Biasanya kita akan guna sekali sahaja dekat breast, dekat nipple. Dekat areola ni 1 keping ni untuk sekali use. 1 keping ni single use lah. So dalam kotak dia ada 6. This one kita perlu tukar dia bila dia dah jadi gelembung. Yang tadi Kak ditunjuk tu. Bila dia dah gelembung macam ni kan, biasanya ambil masa yang lama lah. Bila dia dah jadi gelembung macam ni, baru kita tukar. Okay, sebab dia very nipis tau ni. Ni memang betul-betul nipis. Kau-kau punya nipis. Ni macam ni. Dia macam sponge. Tapi this one all medicated. Okay. Online tak ada setakat ni. Kalau nak order dekat center lah. Order dekat center. Tapi kita ada 10 box sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat. Okay. 10 box sahaja. Korang boleh PM nombor center 010-31072. Tanya dekat Zati ada stok lagi ke tidak untuk Nursicare. Aftamed pun ada beberapa lagi. Harga dia RM124. Lepas tu postage RM8, Sabah Sarawak RM15. Sama juga. Yang ni RM109 untuk 1 kotak. Kalau beli satu-satu, 1 keping tu RM20. Okay. Postage pun RM8, Sabah Sarawak RM15. Okay. Aftamed boleh terus susukan baby ke? Boleh. Sebab dia ada lagi 1 kotak warna hijau. Kalau kata baby teething, teething dia tengah nak tumbuh gigi kan, beragam ke apa, boleh guna yang itu sapu dekat gusi baby. Tapi yang itu tak letak dekat nipple ibu lah. Yang nipple ibu biasanya yang ini. Okay.
Happy Breastfeeding Day. Hopefully tak lambat lagi wish untuk semua ibu. Happy Breastfeeding Week. Kak Di, kalau kat tempat kerja pam atau marmite dalam 10 minit kan 10 minit kanan, 10 minit kiri, boleh tak 3 jam sekali macam tu? Okey, boleh kalau skill marmite awak tu terror. Kalau marmite awak pun tak berapa terror, susu tak keluarkan dengan betul, susah sikit lah. Betul ke kolesterol boleh keluar sebelum bersalin atau perlu rangsangan baby baru keluar kolesterol? Okey Nazifah, kolesterol akan terkeluar bila kita lahirkan baby, bila hormon progesteron dengan estrogen kita dah turun, sebaik sahaja baby dikeluarkan, hormon tu akan drop. Yang naik adalah hormon prolaktin dan oksitosin, di mana ianya akan meng-create kolesterol seawal. Actually dah ada dah kolesterol tu, dah standby dekat situ dah, tapi dia tak ada keluar awal dia, tak ada mengalir dia, sebab kolesterol ni dia pekat likat. Sometimes it's color yellow, sometimes it can be color pink, sometimes it can be color blue. Kolesterol ni dia banyak color. Jadi kalau kata if let's say lah soalan you ni kan, ada setengah orang dia menyusukan anak, jadi dia tengah pregnant. So pernah tak dengar orang kata, oh nanti kan kolesterol tak dapat dah dekat baby you sebab anak you yang sulung ni dah minum. Tak, itu salah lah, itu mitos lah ya. Sebenarnya bila kita dah melahirkan baby, jadi hormon kita dah turun, progesteron dengan estrogen tu dah turun, so prolaktin dengan oksitosin tu dah naik, automatik kita punya kolesterol akan terhasil. Okay, so baby akan dapat juga. Okay, tak ada masalah pun. Kalau anak yang dah ada gigi macam mana? Okey, kalau anak dah ada gigi yang jadi kuat menggigit tu, boleh bagi titer satu. Lepas tu kena tukar struktur makanan dia. Biasanya dia tak puas mengunyah. Jadi bagi dia makanan yang finger food. Ya, yang boleh makanan yang dia boleh pegang-pegang kunyah. So kalau dalam case you boleh pakai Aftamed. Kalau teruk sangat you boleh pakai Nurse Care. You nak cepat pakai Nurse Care lah. Kalau tak berapa teruk sangat, biasa-biasa je, bearable lagi, boleh pakai Aftamed. Okay. Salam, rindu bebelan Aisyah. Itulah Kak Di busy sikit. Dekat center kita penuh. Jadi semalam pun event. Hari ni baru ada masa. Tapi sebab hari ni Nurse Care sampai, jadi Kak Di tak sabar sangat nak share dengan korang sebab kebaikan dia sangat-sangat bagus. These dua benda ni is actually my favourite. Untuk bantu ibu yang ada masalah nipple crack, nipple eczema. Sebab memang susah nak dapat dua ni dekat farmasi. Korang pergilah cari. Memang very difficult to get. Jadi kita memang dapat tu kita rasa seronok. Okey lah. Nur Aisyah, kalau duduk jauh luar dari Shah Alam, macam mana nak dapat consultation? Okey, tadi daripada Perak. Lepas tu mana lagi? Semua jauh-jauh yang datang sini tau sebenarnya. Okey, kalau jauh is okay. Dekat HBM, dekat Happy Breastfeeding Malaysia punya group, kita ada team counselor yang boleh buat home visit. Satu Malaysia kita ada. Tapi cumanya kita bergantung pada masa yang counselor tu available lah. Tidaklah hari ni minta, hari ni dapat kan, ni doktor center pun kita buy appointment juga ya, lagi kan counselor team. Okay, so you boleh isi borang dekat HBM counselor team ya, dekat album tu ada. Okay, so Kak Di rasa itu saja kot untuk masa ni, sebab Kak Di ada patient kat dalam, ada mami yang tengah menunggu, dah rendam dah, by right dah habis dah case dia. Nanti Kak Di akan cerita pasal nipple blood. So follow je kita punya page ni, share banyak-banyak live video Kak Di, and then like kita punya page. Okay, siapa yang nak beli boleh PM nombor center 010-31-00072 ya, 010-31-00072. Okay, cakap dengan Zati nak beli yang ni. Kalau loose sepaket-sepaket tu RM20, tapi janganlah berharap pakai satu paket tu dah baik. Kak Di tak nak menipu lah ya. And logik akal pun tak ada benda yang kita makan sekali terus baik, ataupun tak ada benda yang kita pakai satu kali krim terus cantik muka. Macam tu juga dengan nipple kita. Jadi this one kalau korang nak beli loose, korang di-advise at least 3 paket. 3 paket boleh lah kalau yang case yang tak berapa serius sangat. Tapi kalau case yang memang dah serius sangat, yang jadi dah crack-crack, dah megekah-gekah tu, beli je satu kotak. Okay, 6 kali pakai. This one, alright.
Yang tak serius sangat boleh pakai Aftermath. Certain orang dia okey dengan Aftermath, certain orang dia lebih okey dengan this one. Jadi ikutlah, kalau dah pernah try Aftermath tak okey, dan pakailah Nursey Care. Okey? Simple saja. Okey korang, I have to go. Terima kasih teman Kak Di untuk petang-petang ni sekejap saja. Right? Tapi info knowledge tu yang mahal. Alright, see you guys later nanti insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.